Hari ini kita akan belajar tentang jujukan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kamu jangan cikgu saya rasa pressure lah homework ni asyik nak kena siapkan. Jangan rasa macam tu. Ni ada cikgu janganlah push saya. Tak, cikgu tak push. Sebenarnya ada soalan-soalan homework yang kita dah selesaikan sama-sama dalam kelas. Dan kalau kamu tak tahu satu-satu soalan dalam homework tu, kamu boleh tanya cikgu terus. Kalau cikgu nampak benda tu simple, cikgu akan bagi penerangan dalam bentuk ayat ataupun voice. Ataupun kalau benda tu kompleks, cikgu akan buatkan satu video untuk kamu semua. Jadi masing-masing kena cuba buat. Okey. Dan cikgu saya betul-betul tak tahu sangatlah. Habis sahaja penghantaran, cikgu ada send skema beserta jalan kerja. Kamu boleh check balik dekat WhatsApp group. Cikgu ada send macam tu juga. Jadi itulah usaha daripada cikgu supaya kamu boleh follow up lesson cikgu. Okey ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak buat macam tu? Boleh. Seterusnya. Okey. Seorang je boleh. Nak dengar suara yang lain juga. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk kelas kita hari ni cikgu teruskan. Okey, jadi nota-nota daripada cikgu ni salin kemas-kemas ni. Kamu nak kena target A ni. Okey, jadi yang kita belajar bab 1. Yang pertama, bab 1 adalah tentang pola dan jujukan. Okey. Jadi, minggu lepas cikgu dah ajar kamu apa tu pola. Pola tu perubahan aturan nombor ataupun perubahan orang kata corak objek. Jadi hari ni cikgu teruskan lesson cikgu dengan jujukan. Cikgu saya tak faham lah jujukan dengan pola ni. Pola ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia pattern. Kita dah belajar cara nak dapatkan pattern. Sama ada dia dalam keadaan tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi hari ni kita nak belajar jujukan. Jujukan ni apa? Jujukan ni kita panggil dia sequence. Sequence ini dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi sebelum cikgu masuk kepada jujukan, cikgu kena tunjuk balik nota untuk pola tu. Sebab apa? Sebab dalam jujukan ada maklumat pasal pola. Dia kena dalam jujukan mesti tahu pola tu berapa. Jadi, masing-masing untuk pola, cikgu ada bagi tahu nota yang penting sangat. Jadi kalau kamu rasa kamu tak salin, salin sekarang. Okey. Jadi ada yang cakap kat cikgu, cikgu saya macam malaslah nak salin. Saya nak screenshot. Boleh screenshot. Boleh screenshot. Screenshot dulu, lepas tu habis kelas kamu salin. Okey. Jadi pertama sekali cikgu akan tunjukkan nota tentang pola yang cikgu dah bagi pada minggu lepas. Pola adalah satu perubahan aturan nombor. Macam mana kita nak tahu dia punya aturan? Dalam aturan nombor, dia boleh terbahagi kepada 2 je. Dia bukan 3, bukan 4, tak banyak pun, ada 2 je. Jadi dia senang je sebenarnya. Apa 2 tu? Sama ada nombor tu disusun dalam keadaan meningkat ataupun nombor tu disusun dalam keadaan menurun. Jadi inilah dia punya aturan nombor. Meningkat ni macam mana? Meningkat ni daripada nombor kecil pergi kepada nombor besar. Menurun ni macam mana? Menurun ni daripada dia terbalik pula. Nombor besar pergi kepada nombor kecil. Ini dia punya aturan. Meningkat dan menurun. Okey, habis. Nota cikgu seterusnya.
Dalam meningkat, ada dua je operasi. Sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun dia dalam keadaan darab. Dalam menurun, ada dua je operasi. Sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Jadi bila kamu dah setkan sesuatu pola tu tambah, contoh tambah. Tambah ke, darab ke, tolak ke, bahagi ke kan. Kamu dah setkan kan. Kamu kena bagi tahu, kamu kena tanya pula. Tambah berapa? Darab berapa? Jadi dalam pola yang pertama yang penting sekali kita kena tahu dia punya operasi. Okey, nak tahu dia punya operasi yang ni cikgu ajar kamu. Meningkat tambah darab. Menurun tolak bahagi. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Jadi, cikgu teruskan pula. Dalam pola dia kena bagi tahu pula bilangan dia. Bilangan apa? Apa maksud bilangan ni? Maksudnya berapa jumlah dia meningkat, berapa jumlah dia menurun. Jadi dekat sini kalau tambah, nombor depan tolak nombor belakang. Ini formula yang kita dah belajar pada minggu lepas. Cumanya cikgu bagi tahu ini sebab cikgu nak guna hari ni. Kalau darab dia terbalik, dia tak terbalik, dia tukar simbol. Dia bahagi. Depan bahagi belakang. Kalau tolak, kalau tolak dia terbalik dengan tambah. Nombor belakang, nombor belakang tolak nombor depan. Kalau bahagi nombor belakang, nombor belakang bahagi nombor depan. Ini formula ni kalau kamu faham betul-betul, kamu boleh A kalau dia bagi tahu bab 1 je masuk peristiwa awal tahun nanti. Okey semua. Jelas ke penerangan cikgu sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Ni dia pola. Okey. Jadi, cikgu akan nak masuk kepada jujukan. Cikgu nak masuk kepada jujukan. Okey. Jadi, cikgu teruskan. Kalau dalam pola, 2, 4, 6, 8, 10. Dalam pola, dia selalu soal dia punya perubahan. 2 tambah 2. 4 tambah 2. 6 tambah 2. 8 tambah 2. Ini yang warna biru ni, yang warna biru dekat belah bawah ni, ini kita panggil dia pola. Ini kita panggil dia pola. Jadi jujukan ni macam mana? Jujukan ni apa? Yang pertama sekali kita kena faham. Jujukan ni dia adalah susunan nombor juga. Dia adalah susunan nombor juga. Jadi, susunan nombor yang mempunyai pola yang sama. Itu maksud jujukan. Mempunyai pola yang sama. Kalau dekat sini, kalau kamu tengok tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi, bila tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, maksudnya perubahan dia sama. Jadi bila perubahan pola dia sama, barulah kamu boleh cakap ini adalah jujukan. Ini cara kita nak detect dulu. Kita nak detect dulu mana satu jujukan dengan mana satu bukan jujukan. Kalau cikgu tulis 2, 5, 7, 10, 2 tu lah. Okey, 2 ni cikgu buat pula. Ini tambah 3. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Okey, lepas tu cikgu buat 12. Okey, lepas tu cikgu buat sini tambah 2. Okey, jadi pola dia dekat belah bawah ni. Sebab tu cikgu cakap nak faham jujukan, kita kena tengok dulu pola. Jadi pola dia tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2. Jadi dia tak sama. Bila pola ni dia tak sama, maksudnya kita punya turutan nombor ni adalah bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi sebab itulah cikgu bagi nota tadi.
Cikgu, saya nak belajar tentang jujukan. Saya tak nak nota tentang pola. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam jujukan ada pola. Bukan pola bear. Pola tu perubahan nombor dekat belah bawah ni. Jadi nanti dalam periksa dia selalu trik sikit. Okey, habis dah. Ini maksud jujukan. Kalau orang tanya jujukan tu apa? Jujukan ni adalah susunan nombor. Nombor tu disusun. Susun makin besar ke, makin kecil ke, dia tak kisah. Tapi syarat untuk jujukan, dia punya syarat yang paling penting, dia mesti mempunyai pola yang sama. Kalau dia dapat pola berbeza, tu bukan jujukan. Elisa, jelas ke Elisa? Boleh faham yang cikgu bagi tahu? Elisa hilang. Okey. Cikgu nak tanya Aina Husna. Aina Husna, jelas ke yang ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita test dulu. Cikgu nak test power. Kita nak tahu dia jujukan ataupun bukan jujukan. Okey. Jadi, cikgu akan tunjuk kepada soalan A dengan soalan B. Dalam modul kita dah ada dah jujukan dengan tak jujukan. Tapi cikgu dah ada masukkan dalam homework. Cikgu ada masukkan dalam homework. Ni. Okey, contoh cikgu nak bagi lagi satu contoh kan. Tentukan sama ada urutan nombor ni jujukan ataupun bukan jujukan. Okey, kita pergi dulu kepada soalan A. Okey. Jadi kita nak tentukan dia jujukan ataupun tak. Macam mana? Cara pertama, kamu kena cari dia punya pola. Okey, kamu kena cari dia punya pola. Jadi bila nak cari dia punya pola dekat soalan A ni, dia meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya kamu, dia meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, pandai, dia meningkat. Okey, kalau dia meningkat, dia boleh tambah dengan dia boleh darab. Okey, jadi dekat sini, kalaulah kamu nak cuba tambah, pakai formula tambah. Formula tambah apa? Formula tambah depan tolak belakang. Ambil dua nombor. Contoh 1 dengan 8. Jadi dekat tambah kita uji dia. Tambah 8 depan. 8 ni jadi nombor depan. 1 ni jadi nombor belakang. Jadi 8 tolak 1. 8 tolak 1 jadi 7. Jadi dekat sini kita test. Betul ke pola dia tambah? Betul ke pola dia tambah? Jadi, kita test sini tambah 7. 1 tambah 7. Kenapa kita pakai tambah ni? Sebab kita pakai formula tambah. Kenapa dapat 7? Sebab sini 8 tolak 1 dapat 7. Jadi, tambah 7. Jadi, kita test 1 tambah 7 dapat 8. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 8 tambah 7 dapat berapa semua? 15. 8 tambah 7 dapat berapa? 15. 15. 15 tambah 7 dapat berapa semua? 22. 22. Dapat 22. 22 tambah 7 dapat berapa semua? 29. Ya, 29 tambah 7 dapat berapa? 36. Pandai. 36 tambah 7 dapat berapa? 43. Ya, kita dapat 43. Sekarang ni kat sini tambah 7, 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 sini tambah 7. Maksudnya apa dia kat sini? Maksudnya dia mempunyai pola yang sama. Bila dia mempunyai pola yang sama, maksudnya apa? Maksudnya soalan A ni adalah jujukan. Ni jawapan dia. Dia adalah turutan nombor tersebut adalah jujukan. Itu cara nak check dia. Kita pakai juga formula pola yang dekat sini. Okey, contoh A yang cikgu terang. Boleh faham ke semua? Okey ke? Untuk soalan A ni boleh faham ke? Boleh. faham. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Cikgu nak uji juga dia sama ada dia pola ke bukan ke. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B.
soalan B dekat sini, kita tengok soalan B ni, kita cari dia punya pola. Sekarang ni, cikgu nak tanya kamu, pola dia meningkat ke menurun? Ha. Menurun cikgu. Menurun. Okey. Dia naik, lepas tu dia drop, lepas tu dia naik balik, tiba-tiba Okey. jatuh pula. Sini naik, sini turun, sini naik, sini turun. Okey. Jadi dekat sini, okey, bagus. Jadi dekat sini, bila kamu tengok dia naik turun, ada satu cara je. Ada satu cara je. Kamu boleh hilangkan, kamu boleh hilangkan negatif dia. Okey, bila macam cikgu ajar minggu lepas. Bila kamu hilangkan negatif dia 5, 6, 8, 11, 5. Sini pun lepas cikgu hilangkan negatif dia, cikgu tak boleh nak detect. 5 ni dah 5 kat sini, meningkat, tiba-tiba menurun. Jadi dekat situ dia punya pola dia tak sama. 5 nak pergi kepada 6 tambah 1. Jadi dekat sini pola dia berbeza. 5 nak pergi kepada 6 tambah 1. 6 nak pergi kepada 8, negatif 8 tolak 6, dia dapat tambah negatif 14. Negatif 8, negatif 8, tak apa. Kita tengok dua ni. Sini tambah 1, sini tambah negatif 14. Jadi, tambah negatif 14 pula. Tolak 14. Tolak 14. Jadi dekat sini kalau kamu tengok dia dah tak sama. Pola dia tak sama. Pola tidak sama. Jadi soalan B ni pola bila dia tak sama, maksudnya ini adalah bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Itulah cara kita nak cek sama ada dia punya jujukan ataupun tidak. Kita kena tengok sama ada dia sama ataupun tak. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah terang tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A dengan soalan B. Tentukan sama ada soalan ni adakah jujukan ataupun tak. Jujukan ke tak? Berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat A dengan B tadi. Ni A cikgu terangkan. Ini B. Dia ada tak naik, turun. Dan ini adalah sesi latihan. Latihan. Okey, berdasarkan latihan ni, bagi tahu cikgu. Tak payah buat calculation. A tu jujukan ke tak? B tu jujukan ke tak? Bagi tahu cikgu. Hantar dekat cikgu WhatsApp. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh ke semua? Cuba buat. Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat Nanti kalau tak tahu, bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Okey, 2 minit lagi. Tak perlu salin soalan tau. Tak perlu salin soalan. Zahri dapat buat tak tu? Dapat. Saya WhatsApp cikgu je personally. Okey. WhatsApp personal je. Homework je hantar dalam grup. Lepas tu saya ada hantar macam satu kerja yang saya terbuat for no reason.
Itu saja je buat. Okey, cikgu tengok Okey. Ya, betul. Tu je cikgu nak tahu. Tak apalah yang tu. Okey, bagus. Dino, dapat buat tak tu, Dino? Tengah hantar cikgu. Tengah hantar. Okey. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu. Aina Husna, dapat buat tak tu? Tengah hantar. Tengah hantar. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Darren, dapat buat ke Darren? Dapat. Dapat. Okey, jadi habis dah. Cikgu akan pergi pula kepada soalan dekat depan. Okey, rasa-rasa soalan A ni jujukan ke tak? Cikgu nak tanya kamu. Soalan A ni jujukan ke tak? Yo. Ya, soalan A adalah jujukan. Sebab apa? Sebab kita nak nampak dia punya jujukan ke tak. Dekat sini kita nampak nombor dia, aturan dia tu meningkat. -10 meningkat jadi -6. Meningkat jadi -2. Meningkat jadi 2. Meningkat jadi 6. Jadi dekat sini bila dia meningkat, kita kena cari apa pola dia. Jadi pola dia cikgu ambil 2 dengan 6, nombor depan tolak nombor belakang, 6 tolak 2 kita dapat 4. Jadi bila cikgu dapat 4 kat sini ni kan formula tambah. Jadi dekat sini tambah 4, sini tambah 4, sini tambah 4, sini tambah 4. Jadi bila pola dia semua sama, maksudnya yang soalan A ni, ini adalah jujukan. Tapi bila dekat soalan B, sini meningkat, sini menurun. Sini meningkat, sini menurun. Jadi dekat sini kalau kamu nampak meningkat, menurun, kamu tak jumpa pola dia. Bila kamu tak jumpa pola dia, maksudnya sini adalah bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham soalan A dan B cikgu tunjuk kat depan? Faham. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi seterusnya jujukan ni cikgu bagi tahulah. Apa yang selalu dia soalkan dalam jujukan? Apa yang selalu soalan akan tanya bila masuk kepada jujukan? Kalau tentang pola, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau soalan tu dia bercakap tentang pola, dia nak kamu jawab apa pola perubahan dia. Macam sini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ni dia nak kamu cari tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tetapi bila kita masuk, ini tentang pola tau. Ini tentang pola. Tetapi bila kita masuk kepada soalan tentang jujukan, soalan-soalan yang bercakap tentang jujukan, dia tak tanya pasal pola. Dia tanya tentang apa yang ada pada turutan nombor tu.
Sebagai contoh 2, 4 dekat sini ada kotak kosong. Lepas tu 8, lepas tu kat sini ada kotak kosong. Maksudnya dekat sini bukan kamu kena cari pola dah. Kamu kena cari apa nombor yang hilang dalam susunan tu. Itu soalan-soalan yang bercakap tentang jujukan. Itulah dia. Bila kita masuk kepada jujukan, dia tak kena cari pola. Dia kena cari nombor apa yang kena isi dalam kotak ni. Cumanya bila kita nak cari nombor apa tu, kita kena tengok balik pola. Sebab tu cikgu bagi nota pola. Okey. Sebagai contoh, masing-masing boleh buka modul, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Soalan D, masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Cikgu akan terangkan soalan D. Soalan D. Okey. Jadi, dekat soalan D ni semua, kita kena tengok susunan nombor. Kita kena cari pola dia. Sebelum kita nak isi kotak dekat A ni, apa isi dia? Kotak dekat B ni, apa isi dia? Kotak dekat C ni, apa isi dia? Jadi yang pertama sekali kita kena cari pola. Nak tak nak kita kena cari pola. Cari pola. Jadi, bila kita nak cari pola, cikgu akan tengok dia meningkat ke menurun. Cikgu nak tanya kamu kat sini, soalan D ni meningkat ke menurun semua? Meningkat cikgu. Okey, pandai. Dia punya pola adalah dalam keadaan meningkat. Jadi, bila dia meningkat, dia boleh jadi dalam keadaan tambah ataupun darab. Okey, dekat sini cikgu bagi satu tips. Sebab dalam jujukan ni, kamu nak tengok perubahan tu perubahan besar ke perubahan kecil ke, kamu lagi nampak. Kalau tambah, kamu pakai pada perubahan kecil. Maksudnya nombor tu berubah pada skala kecil. Nombor tu berubah sikit-sikit. Kalau darab, dia mengalami perubahan besar. Nombor tu daripada kecil tiba-tiba besar. Sebagai contoh dekat sini kamu tengok 5, tiba-tiba jadi 625. Jadi dekat situ nombor dia tiba-tiba besar. 5 jadi 625. Jadi bila kamu nampak perubahan dia besar, kamu terus pakai darab. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Formula darab Cikgu punya screen ni. For- Light lepas tu dah tak dengar suara. Suara cikgu. Dengar ke suara cikgu? Nak dengar Dengar. sikit dengar ke suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey. Jadi di sini kita dah cek dia dalam keadaan darab. Perubahan besar. Jadi dekat sini apa formula darab? Apa formula darab? Cikgu nak tanya. Depan. Apa Ina? Depan. Depan bahagi Tolak belakang. ke? Ya. Depan bahagi belakang. Jadi dekat sini nombor 25 jadi nombor depan, nombor 5 jadi nombor belakang. Jadi macam itulah. Jadi bila ada dua nombor ni, kamu kena cari nombor yang duduk sebelah-sebelah je. Kamu jangan ambil 625 dengan 25. Tak boleh. Syarat untuk kita pilih nombor depan ke nombor belakang, nombor tu mesti duduk sebelah-sebelah. Jadi dekat sini 25 ni jadi nombor depan, bahagi 5 ni jadi nombor belakang. 25 bahagi 5 dapat berapa semua? 25 bahagi 5 dapat berapa? 5. Dapat 5. Ya, kita dapat 5. Jadi sekarang ni kita pakai formula darab. Dan kita dapat 5. Maksudnya kita punya pola darab 5. Jadi kita test sama ada apa yang kita cari tu betul ke tak.
5 darab 5. 5 darab 5 tekan kalkulator. 5 darab 5 dapat berapa? 25. 25. 2 darab 5 dapat berapa? 125. Tekan kalkulator. 125 cikgu. Pandai. Betul ke tak penentuan dia? Penentuan kita nak tahu betul ke tak? 125 darab dapat berapa semua? 625. Ya, kita dapat 625. Maksudnya pola kita adalah darab 5. Jadi nak buat B dengan C, kamu tak payah nak ragu-ragu dah. Ambil 625 darab 5 dapat berapa? 625 darab 5 dapat berapa? Ada kalkulator tak tu? Dapat 3125. Ya, 3125. Pandai. Nak cari C, kan kat sini pakai darab 5, darab 5, darab 5, darab 5. Jadi dekat kotak yang seterusnya, kotak C, kamu pakai darab 5 juga. Cikgu, besar sangatlah. Tak apa. Sebab selagi pola kamu tu betul, jawapan dalam kotak tu betul. Okey, 3125 darab 5 dapat berapa semua? 15.625. Iya, 15.625. Jadi inilah cara nak cari dalam kotak ni apa? Inilah kita cara nak cari apa nilai yang ada dalam kotak. Inilah soalan-soalan pasal jujukan. Dia tak tanya pola, dia tak tanya apa perubahan tu. Tapi dia nak suruh kamu jawab apa kotak, apa nombor yang nak kena isi dalam kotak tu. Jadi kat sini cikgu bagi nama kotak A, kotak B, kotak C. Cikgu bagi nama. Sebab bila cikgu tak bagi nama, kamu tertukar. Okey, jadi dekat sini bila dia cakap kotak, apa nombor nak kena isi dalam kotak tu, nak ke tak nak ke, kamu kena cari dia punya pola dulu. Sebab tu cikgu terangkan minggu lepas, kalau kamu faham betul-betul formula yang cikgu cuba sampaikan ni, kamu dah faham dah apa isi dalam bab ni. Jelas ke semua? Boleh faham soalan dekat depan? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey. Macam itulah cara dia, okey. Jadi dekat sini ni senang je, Ni senang je muka surat 5 ni nanti kita pergi. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada kita punya soalan-soalan, Kita nak jawab soalan A, soalan B, soalan C. Dan soalan D kita tengoklah. Tak apa, kita buat soalan A dengan B dulu, Okey. Jadi masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu terang dekat sini, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A dulu. Cuba buat soalan A berdasarkan contoh yang cikgu terang tadi, cuba buat soalan A. Okey, boleh ke semua buat soalan A? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey, seorang je boleh. Mana yang lain? Okey, bagus. Okey, jadi tengok dia punya perubahan nombor sama ada dia meningkat atau menurun. Okey, lepas tu kamu dah tengok, oh dia meningkat. Okey, kalau dia dah meningkat, kamu tengok dia punya meningkat tu besar ke kecil. Bandingkan soalan dekat atas dengan soalan dekat belah bawah. Okey, cuba selesaikan. Cari apa nombor yang nak kena isi dalam kotak tu. Dalam 3 kotak tu. Buat je, lepas tu hantar dekat cikgu, lepas ni cikgu check. Kita buat sama-sama. Okey. Uzma, rasa-rasa boleh buat tak tu Uzma? Boleh. Okey, cuba buat tahu semua. Aidil ada tak tu dekat situ Aidil? Ada. Ada. Aidil boleh buat tak tu? Boleh. Cuba Ah.
Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar kat cikgu. Ada Mikasa lah dalam ni. Mikasa ada kat situ tak tu Mikasa? Okey, bagus. Dah hantar kat Mika Akman. Okey, buat. Okey, 1 minit lagi. Dah ada yang dah hantar kat cikgu. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing cikgu nak mula buat soalan A ni boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi kat sini kita akan buat soalan A. Lengkapkan jujukan nombor berikut. Okey, yang pertama sekali 7, 13, 25. Cikgu nak tanya kamu dia meningkat ke menurun? Meningkat. Ya, nombor tu meningkat. Jadi bila dia meningkat, cikgu tak nak kamu test satu-satu tambah ke darab ke. Cikgu nak kamu cek sendiri. Nombor ni meningkat ni perubahan kecil ke perubahan besar? Okey, jadi kita tengok, kita bandingkan dekat soalan A dengan soalan D. Kalau soalan D daripada 5, meningkat dia terus jadi 625. Kalau dekat soalan A daripada 7, meningkat dia jadi 25. Cikgu nak tanya kamu, dekat soalan A ni meningkat dia perubahan besar ke perubahan kecil? Kecil. Ya, Perubahan pandai. Itu cara kita nak cek. Jadi perubahan kecil dia tak banyak. Dia tak banyak macam dekat atas. 5 terus jadi 625. Dekat sini daripada 7 jadi 25 je. Jadi dekat sini kalau dia perubahan kecil, dekat situlah kamu dah cam dia. Dia meningkat, ya, dia meningkat. Dan dekat sini kalau meningkat, kalau dia dalam keadaan perubahan yang kecil sahaja. Jadi kat situ kamu tak payah nak ragu-ragu, kamu terus pakai pola dalam keadaan tambah. Apa formula tambah? Tengok balik nota, nombor depan tolak nombor belakang. Jadi bila kita nak cari nombor depan tolak nombor belakang, ambil dua nombor yang duduk sebelah-sebelah. Jadi dekat sini cikgu ambil 7 dan 13. Dia duduk sebelah-sebelah kan tu. Jadi dekat sini 13 jadi nombor depan, 17 jadi 7 jadi nombor belakang. Jadi kita tolak 13 tolak 7.
13 tolak 7, kita tekan kalkulator, kita dapat 6. Dekat sini kita pakai operasi tambah. Dekat sini bilangan dia kita dapat 6. Maksudnya pola yang kita dapat adalah tambah 6. Jadi kita cek. Kita cek dulu. Kita cek. 7 tambah 6 dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator. 7 tambah 6 dapat berapa? 13. Okey, 13. Kan dapat dah 13 dekat sini. Okey, kemudian 13 tambah 6 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 19. 19. Pandai. 19 tambah 6. Kat sini penentuan sama ada tambah 6 tu betul ke tak. 19 tambah 6 dapat berapa semua? 25. Ya, kita dapat 25. Jadi bila dah dapat 25, dekat sini kamu guna untuk tambah 6, dekat sini pun kamu guna untuk tambah 6. 25 tambah 6 dapat berapa semua? 21. 31. Pandai. 31 tambah 6 dapat berapa semua? 27. Ya, inilah kita punya jawapan. Kita soalan tu tak minta. Kalau kamu tulis tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6 kat bawah, itu pola. Soalan tak minta apa pola dia. Soalan minta apa yang ada, yang kena ada dalam 3 kotak ni. Walaupun soalan tak bagi tahu, soalan tak tanya pasal pola, tapi dekat sini kamu kena cari pola untuk dapatkan apa nombor yang ada dalam kurungan ni. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh faham? Boleh. Mana orang? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Dah lah tak buka kamera masing-masing. Tak reply. Sunyi cikgu. Okey, jadi daripada soalan A, kita cuba pula buat soalan B. Cuba pula buat soalan B. Daripada soalan A tadi, cuba pula buat soalan B. Lengkapkan 3 nombor yang dalam petak ni. Okey. Buka kamera, buka kamera. Cikgu tak nampak ni tengah buat ke tak tu. Okey, cuba buat soalan B. Okey, bagus. Pandai. Tino, rasa-rasa boleh buat tak tu soalan B? Boleh. Okey. Okay, good job. Pandai. Zarif, dah okey ke internetnya? Dah cikgu tadi waktu saya kan tengah tu kan tiba-tiba ni tak dengar cikgu. Dia macam cikgu ni screen tu tak froze, lepas tu ni tak dengar suara. Ah. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Cuba buat tahu semua. Cikgu tunggu je. Cikgu ada kat sini. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau. Cikgu, Ya? nanti bila Ha. habis ni cikgu ada bagi kerja sekolah dekat buku yang modul nilam ni lagi cikgu. Ya, betul. Let's go. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan lah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Kita kan apa data yang ada. Data yang ada dekat sini kita ada 88, 64, 52 makin kecil. Jadi kat situ kamu kena tengok perubahan dia. Oh, makin kecil. Oh, dia menurun. Okey, jadi bila dia dalam keadaan menurun, kamu kena tengok pula perubahan dia perubahan besar ke perubahan kecil. 88 pergi kepada 52, dekat sini kita tak cakap dia perubahan besar. Kita cakap dia perubahan kecil. Kamu tak nampak juga dia punya perubahan. Okey, tak apa, tak apa. Kamu tengok daripada 64 pergi kepada 52. 64 nak pergi kepada 52, perubahan dia sikit je. Jadi bila perubahan dia kecil, dekat sini kamu pakai tolak. Apa formula tolak? Nombor belakang, nombor belakang tolak nombor depan. Jadi kat sini 64 dengan 52. 64 tolak 52. 64 tolak 52. Tekan kalkulator semua. 64 tolak 52 dapat berapa? 12. Okey, kita dapat 12. Sekarang kita punya operasi tolak dan bilangan kita 12. Jadi pola kita adalah tolak 12. Okey. Jadi dekat sini kita nak test betul ke tak. Ambil satu-satu. 88 tolak 12. 88 tolak 12 dapat berapa semua? 76. Okey, kita dapat 76. Okey, yang ni penentu dia. Sama ada betul ke tak. 76 tolak 12 dapat berapa semua? 64. 76 tolak 12 dapat berapa? Tak dengar. 64. 64. Jadi bila kita dah dapat 64, jadi betul dah. Kamu pakai tolak 12 ni sampailah habis soalan ni. Jadi 52 tolak 12. Ambil 52 tolak 12 dapat berapa? 10. 40. Pandai. 40 tolak dengan 12 dapat berapa? 28. 28. Inilah kita punya jawapan untuk nak isi kotak yang ada dalam tu. Jelas ke semua? Soalan B boleh faham ke? Apa semua? Tak dengar. Apa yang tadi? Salin nota. Oh, salin nota. Terkejut cikgu. Okey. Jadi cara dia semua ingat betul-betul. Jadi kena ingatlah apa yang cikgu ajar. Cikgu ajar step by step. Dapatkan langkah yang cikgu ajar tu. Nanti dah buka sekolah, nanti baru kamu nampak. Oh, cikgu ajar macam ni. Jadi kamu dah nampak lebih daripada kawan lain, jangan lupa ajar kawan-kawan.
Okey, sempat salin ke tu? Dah habis salin ke? Dah. Dah. Okey, habis. Jadi dekat situlah kita punya perubahan. Okey, jadi dekat situ soalan C dengan soalan D walaupun dia dalam keadaan pecahan dia sama sahaja. Walaupun dia dalam keadaan perpuluhan dia sama sahaja. Ha. Okey. Jadi dekat sini kita akan teruskan pula kepada soalan-soalan jujukan. Tadi dia punya soalan dia suruh kita cari apa nombor yang ada dalam kotak. Sama juga dekat sini. Sama juga dekat sini. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sama juga dekat sini. Cumanya dekat soalan sini dia dah bagi tahu dia punya pola. Soalan A menolak 4. Jadi pola dia tolak 4. Jadi bila dia dah bagi dia punya pola, tolaklah 4 betul-betul. Jangan hilang markah dekat sini. Sebagai contoh, kita nak isi banyak kotak. Allah, banyaknya cikgu nak kena isi. Tapi, walaupun banyak kotak dia bagi, dia dah bagi dah pola dia, iaitu tolak 4. Jadi dekat sini kita isi je lah 96 tolak 4. Kita tekan kalkulator 96 tolak 4, kita dapat 92. Jadi tak susah pun. Bila dia dah bagi pola, maksudnya benda tu lagi senang lah. Sebab pola dia dah bagi. Jadi kita teruskan buat dengan hati-hati, takut cuai. 92 tolak dengan 4. 92 tolak 4, kita dapat 88. 88 tolak dengan 4, kita dapat 84. Kita tolakkan hati-hati tapi tak susah pun. 84 tolak dengan 4, kita dapat 80. 80 tolak dengan 4, 80 tolak dengan 4, kita dapat 76. Inilah kita punya jawapan. Tak susah pun bila dia dah bagi dia punya pola. Yang berbeza dengan yang tadi. Yang tadi kita kena cari pola dia. Yang ni yang panjang-panjang jalan kerja cikgu buat ni apa? Inilah cara cikgu nak cari pola. Biar kamu jelas macam mana nak cari pola tu. Okey. Jelas ke semua soalan untuk yang soalan yang cikgu terang dekat depan ni boleh faham? Boleh. Tak Boleh. dengar lah suara. Okey, baik. Okey, buka modul masing-masing. Ni modul ni muka surat 5 ni nanti cikgu nak suruh buat ni. Okey. Jadi, dekat muka surat 5, cikgu nak berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat A, C dan E. Ada 3 soalan. Ada 3 soalan. Berdasarkan apa yang cikgu dah buat, cikgu dah bagi dekat A tadi. Cikgu dah bagi dah tadi. Okey, cuba buat latihan ni. Lalang tengah ada masa ni cubalah buat. Nanti tak adalah kalut kamu nak selesaikan homework. Okey ke? Boleh ke Aina Husna buat macam tu? Boleh cikgu. Okey. Okey, soalan ni cikgu bagi 4 minit nak selesaikan. 4 minit.
Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Elisa boleh dengar ke tu suara cikgu? Izhana boleh dengar suara cikgu Izhana? Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, soalan ACE ni adalah soalan yang simple je lah. Soalan yang senang je. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Senang ke susah soalan ACE Senang. ni? Sebab dia dah bagi. Senang. Yang lain mana? Susah ke? Okey, soalan ACE ni kenapa cikgu cakap senang? Jadi B dengan D ni maksudnya kamu boleh buat jugalah. Okey. Soalan A, C dan E. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A, C dan E. Tengok apa pola yang diberi. Kita kena tengok apa soalan dia. Apa pola yang diberi. Jadi dekat soalan A, dekat sini pola dia menambah 16. Maksudnya tambah 16. Jadi bila tambah 16, kamu tak payah nak cari apa-apa. Daripada 5, kamu tekan kalkulator 5 tambah 16, dapat 21. Daripada 21, kamu tekan tambah 16, dapat 37. Daripada 37, tambah 16, kita tekan kalkulator, kita dapat 53. Daripada 53, tambah 16, kita dapat 69. Daripada 69 nak pergi ke belah bawah ni, kita tambah 16 juga, kita dapat 85. Siapa yang dapat macam cikgu dapat ni, tandakan right. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Jelas, faham. Okey, bagus. Okey. Kita pergi kepada soalan C. Kita cek apa pola dia. Pola dia dekat sini darab dengan 4. Jadi darab 4. Guna darab 4. 2 ni darab dengan 4. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapat 8. 8 ni darab dengan 4. Kita tekan kalkulator, kita dapat 32. 32 ni darab dengan 4. Tak payah ubah apa-apa. Kita dapat 128. 128 ni darab dengan 4. Kita dapat 512. 512 darab dengan 4. Kita dapat 2048. Ini kita punya jawapan C. Jelas ke semua? Soalan C boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Soalan E, kita tanya pola apa yang diberi. Pola dia bahagi 2. Dekat sini kita tekan bahagi 2. Maksudnya daripada 704 bahagi 2, kita dapat 352. Daripada 352, jangan ubah pola dia. Kamu kena tekan kalkulator elok-elok. Kamu dapat 176.
Daripada 176 bahagi 2 dapat 88. Daripada 88 bahagi 2 dapat 44. Daripada 44 bahagi 2 kita dapat berapa? Rasa-rasa kotak yang terakhir ni cikgu nak kena isi berapa? 22 kot. 22. Pandai. Inilah kita punya jawapan. Jadi daripada jawapan yang cikgu bagi ni kamu kena tengok betul-betul. Kalau dia tak bagi pola, kamu cari pola. Susah ke cari pola? Tak susah. Macam minggu lepas kita belajar. Lepas tu isi sahaja apa yang ada dalam kotak tu. Okey. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas? Jelas. Okey. Yang lain nak dengar suara? Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Izhana boleh faham ke yang cikgu ajar ni? Izhana? Boleh. Okey. Bagus. Kalau siapa-siapa tak faham, bagi tahu cikgu. Okey. Habis dah. Okey, sekarang ni kepada semua orang kita nak belajar pula tentang pola dan jujukan. Kita nak gabungkan. Kita nak gabungkan pola dan jujukan. Tadi cikgu ulang balik Tadi minggu lepas kita belajar tentang pola je. Minggu ni tadi kita belajar tentang jujukan sahaja. Tapi kamu kena faham lah. Okey, cikgu ulang balik Okey, yang pertama sekali, awal kelas sekali, cikgu terang benda kat depan ni. Apa kat depan ni? Ini pola. Macam mana nak dapat pola? Ini nota yang pertama. Yang kedua, cikgu teruskan dengan kenalkan apa itu jujukan. Jadi dekat sini cikgu tunjuk dua contoh. Macam mana nak cek sama ada turutan nombor tu ataupun susunan nombor tu jujukan ke tak. Jadi bila dia jujukan, bila dia punya pola sama. Okey. Kemudian lepas tu kita buat lagi dua latihan. Tadi dua contoh, lepas tu dua latihan. Supaya apa? Supaya kamu kenal dia punya jujukan ke ataupun bukan jujukan. Habis kat situ. Okey. Yang seterusnya dekat sini cikgu ajar kamu pula cara mencari ataupun menyelesaikan soalan jujukan bila dia ada bagi kotak kosong. Bila dia ada bagi kotak kosong, sebagai contoh dekat depan macam ni. Bila dia ada bagi kotak kosong ni, kamu kena isi nombor yang dalam kotak tu. Kalau dia bagi pola, kalau dia bagi pola macam ni, kita isi guna pola yang dah diberi. Tapi kalau dia tak bagi pola, kita kena cari pola dia, baru kita isi kotak yang diberi. Jelas ke semua? Untuk lesson kita setakat ni boleh follow up lagi ke? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi itulah dia. Itulah dia. Jadi sekarang ni semua orang kita nak belajar pola dan jujukan. Maksudnya apa? Maksudnya gabungan pola dan jujukan. Jadi gabungan pola dan jujukan ni adalah kamu yang pertama kena faham pola tu apa. Pola tu apa? Pola tu formula yang cikgu bagi. Perubahan aturan nombor. Jujukan tu apa? Jujukan tu adalah susunan nombor tu sendiri. Jadi cikgu terangkan balik daripada awal. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Yang pertama, kenapa dalam tajuk ni dia cakap pola dulu? Sebab dia nak cari apa perubahan dia. Sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2. Jadi ini dikira sebagai pola. Jadi bila aturan nombor tu mempunyai pola yang sama, baru kita boleh declare, baru kita boleh cakap yang susunan nombor ni adalah jujukan. Okey, jadi dalam pola dan jujukan ni seterusnya kita nak belajar apa? Buka modul,
Benda yang sama, benda yang sama. Okey, diberi selesaikan dengan menggunakan ungkapan algebra. Cikgu akan ajar kamu cara mengeluarkan ungkapan algebra. Kenapa ada ungkapan algebra? Ni benda paling penting. Ini yang paling penting dalam bab ni. Tengah fokus ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah fokus ke? Ya, cikgu. Tengah fokus. Okey, yang ni kena fokus lebih sikit. Kelas kita dah nak habis dah. Yang ni kena fokus lebih sikit. Sebab kalau kamu faham apa yang cikgu tunjuk, kamu boleh faham dah semua benda ni. Macam mana nak keluarkan dia punya ungkapan algebra. Ni nanti nak masuk nak buat homework ni. Okey, jadi cikgu akan ajar dulu cara nak buat ungkapan algebra dia. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini dia step yang cikgu gariskan. Ni dia punya langkah yang cikgu gariskan. Jadi kena tengok betul-betul. Okey. Langkah yang pertama, kita nak keluarkan ungkapan algebra. Kita berbalik kepada kita punya soalan. Okey. Dalam untuk apa orang kata untuk matematik, ini dikira sebagai sebutan pertama. Sebutan dalam matematik dia wakilkan dengan huruf T. Kenapa T? T itu kita panggil dia terms. Cikgu. Ya? Cikgu cari tanda cikgu. Okey, baik-baik. Okey, sebutan okey, sebutan tu maksudnya terms. Lepas tu ada N. N tu apa? N tu bilangan. Maksudnya bila sesuatu untuk soalan dia letak macam ni, dia nak suruh kamu cari sebutan keberapa. Kalau kalau soalan tu kamu nampak T3, maksudnya dekat sini sebutan ketiga. Sebutan ketiga. Tapi cara nak kira sebutan dekat sini kita mulakan dengan kosong. T0, T1, T2, T3. Itu maksud TN. Sebutan keberapa. Sebutan keberapa. Kalau dia letak huruf 3, maksudnya dekat sini dia punya maklumat adalah sebutan ketiga. Jelas ke semua sampai situ dulu? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi dekat sini soalan 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Cikgu nak sebutan ke-9. Contohlah cikgu nak sebutan ke-5. Berapa sebutan ke-5? Daripada T0, T1, T2, T3, T4, T5. Jadi kamu kena isi lagi 2 tempat kosong. Baru kamu dapat T5. Nak isi macam mana? Tengok pola dia tambah 2. Jadi dekat sini 7 tambah 2 kamu dapat 9. 9 tambah 2 kamu dapat 11. Jadi T5 kamu dapat T5 sama dengan 11. Itu cara nak isi dia. Okey, sampai situ boleh follow lagi ke? Boleh follow lagi ke semua? Boleh. Okey, baik. Tapi dalam matematik tiba-tiba dia minta T24. Dia punya soalan dia just bagi T0, T1, T2, T3. Tiba-tiba dia minta T ke-24. Maksudnya sebutan ke-24. Jauh. Takkan kamu nak buat tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai ke sebutan ke-24. Jadi bila terlalu jauh, dekat situlah kita pakai algebra. Kita pakai algebra. Sebab tu cikgu bagi tahu algebra ni dia ada dekat dalam semua bab. Siapa yang tak kukuhkan algebra, maksudnya dia boleh faham bab tu. Cumanya dia tak boleh nak faham 100%. Jadi kena fahamkan algebra ni. Jadi ungkapan algebra. Jadi bila dia minta sebutan ke-24, dia minta ke sebutan 1024, kamu boleh jawab dengan syarat kamu keluarkan dia punya
ungkapan algebra. Kamu tak payah nak tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai ke sebutan ke-24. Kamu kena keluarkan dia punya ungkapan algebra. Jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu cara nak keluarkan dia punya ungkapan algebra. Dah sedia ke semua? Nak dengar suara sikit? Dah sedia ke? Dah. Okey, baik. Okey. Jadi kita akan pergi kepada turutan dia. Cikgu akan tunjukkan. Ni nombor kita. Ni adalah nombor. Kamu tak boleh cakap jujukan lagi tau. Sebab kamu kena test dia punya pola. Yang pertama, step 1 adalah kita cari dia punya pola. Apa pola dia? Jadi nak cari apa pola dia, cikgu dah ajar daripada first class lagi cikgu dah ajar. Apa pola dia dekat sini? Jadi dekat sini ni pola dia. 5 tolak dengan 2, kamu dapat tambah 3. 2 tambah 3 dapat 5. 5 tambah 3 dapat 8. 8 tambah 3 dapat 11. Jadi pola kita dekat sini adalah tambah 3 nombor sebelumnya. Okey, step pertama jelas ke semua? Cikgu tunjuk tu, boleh faham? Jelas, faham. Okey. Jadi step yang pertama kamu kena cari apa dia punya pola. Okey. Bila kamu dah cari dia punya pola, pola dia dah sama. Jadi maksudnya kita pergi langkah pula kepada step nombor 2. Jadi untuk step nombor 2 dekat sini kamu kena tengok betul-betul. Ni tips dia. Okey. Ni tips dia. Ni mahal ni. Ni yang mahal ni. Okey, tips dia yang pertama. Kita dah jumpa dia punya pola. Kita pergi kepada A. Ambil sebutan yang pertama. Mana sebutan pertama? Sebutan pertama T0, T1, T2, T3. Macam cikgu bagi tahu, T0 menjadi sebutan pertama. Jadi dekat sini, sebutan pertama tu maksudnya paling awal. Nombor yang paling awal. Jadi dekat sini, kita dapat 2. 2 menjadi nombor yang paling awal. Okey, untuk A, jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh. Boleh. Faham. Okey. B, pola. Pola kita tambah 3. Jadi, bila kita dah check tambah 3, maksudnya kita dah dapat 2 tambah 3. Dan step yang terakhir adalah N. Maksudnya, kita letak sebelah pola. Letak sebelah pola. Pola kita kat sini tambah 3. Jadi sekarang pola kita sebelah dia letak huruf N. Jadi ini adalah kita punya ungkapan algebra. Kamu boleh gunakan 2 tambah 3N untuk selesaikan semua soalan tentang jujukan ni. Betul ke cikgu? Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Cikgu uji pola, cikgu uji ungkapan algebra yang cikgu dapat. Okey, cikgu, kenapa ada yang tanya cikgu hari tu, kenapa ni kita panggil ungkapan algebra? Sebab dia ada huruf. Huruf dia sekarang adalah huruf N. Okey, jadi kita test. T3 ni dapat 11. Betul ke T3 dapat 11? Okey, cara dia. Yang ini TN tau. TN sebab apa? Sebab dia tak letak lagi nombor ataupun huruf-huruf dia. Okey. Okey. Cikgu gunakan TN sama dengan 2 tambah 3. Tengok. Cikgu guna T3. Betul tak cikgu dapat 11? T3. Masukkan 2 tambah 3. N ni bila kita letak T3, kita gantikan 3. Kurungan tu maksudnya apa? Darab. Jadi kita selesaikan 2 tambah 3 darab 3 dapat 9. 2 tambah 9 dapat berapa semua? 11. 11.
Nampak tak? Kita dapat 11. Sama sahaja seperti yang ditunjukkan. Okey, semua boleh faham ke yang cikgu ajar kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Ni nota ni kena salin kemas-kemas. Okey, kalau kita tak percaya lagi cikgu, saya tak percayalah. Okey, kita cuba T2. T2 boleh pakai formula ni 2 tambah 3. Okey, N kan cikgu dah ajar kan ni kan apa N tu apa T tu ni cikgu ajar. Ni T. Ini N, ini TN. Ni cikgu ajar. Okey, sekarang 2. Bila cikgu gantikan 2 maksudnya huruf ni masukkan nombor 2. Jadi dekat sini 2 tambah 3 darab 2 dapat 6. 2 tambah 6 dapat berapa semua? Dapat berapa? 8. Iya, kita dapat 8. Nampak? Kita dapat 8 sebiji macam yang ditunjukkan. Jadi bila kita dah dapat ungkapan algebra ni, dia tak jadi masalah. Kalau soalan tu minta T, ni contoh soalan tu minta T24. Tak jadi masalah. Kamu hanya gantikan 2 tambah 3, N kita menjadi 24. Gantikan macam tu sahaja. Kamu tak perlu nak tambah satu-satu sampai ke sebutan ke 24. Jadi 2 tambah 3 darab 24 kamu dapat 72. 2 tambah 72 kamu dapat 74. Ini jawapan T24. Maksudnya sebutan ke 24. Kamu tak payah nak anjurkan daripada tambah 3 tambah 3 tambah 3 seterusnya. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu buat lagi satu contoh. Okey, cikgu ada lagi setengah jam. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kita balik kepada kita punya modul. Kita berbalik kepada kita punya modul. Okey, soalan A dan soalan B. Soalan ni dia sama sajalah. Kita Raja batang mancis yang disusun menjadi satu pola. Okey, jadi daripada soalan nombor 1 selesaikan dengan buat using number, word and algebraic expression. Algebraic expression tu yang cikgu ajar tu. Okey. Jadi yang pertama sekali tengok cikgu buat. Okey. Yang pertama sekali kita nak dia punya words ataupun nak dia punya pola. Senang cerita kita nak cari dia punya algebraic expression. Maksudnya sebutan algebra dia. Okey. Jadi yang pertama kita cari dia punya pola. Okey, pola dia apa kat sini? Pola dia 8, 10, 12, 14, 16. Rasa-rasa pola dia tambah berapa? Cikgu nak tanya kamu semua. Tambah berapa pola dia? 2. Okey, pandai. Jadi pola dia tambah 2. Jadi bila dekat sini tambah 2, dekat sini tambah 2, dekat sini tambah 2, dekat sini tambah 2. Bila kamu dah nampak semua tambah 2, jadi ini adalah jujukan. Sebab tu nama tajuk ni pola dan jujukan. Lepas kamu cek dia punya pola sama, baru kamu boleh cakap dia jujukan. Bila dia jujukan, baru kamu boleh pakai dia punya algebra tu. Okey, jadi pola kita sekarang tambah 2. Apa nombor yang pertama kita? Nombor 8. Jadi kita letak 8, pola kita tambah 2. Lepas tu just masukkan selepas pola letak huruf N. Jadi ini apa ni? Inilah kita punya algebraic expression. Kita punya ungkapan algebra. Jelas ke semua? Susah ke senang ni? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, tak percayalah cikgu. Okey, mula T0. Ingat, dia bukan T1 tau. Sebutan pertama, dia T0. T1, T2, T3, T4. Tengok, T4 dapat 16. Betul ke? Okey, tak ada masalah. Gantikan sahaja T4. 8 tambah 2. Jadi, N ni menjadi 4. Jadi, dekat sini, kita uji. 8 tambah 2 darab 4. Kita dapat 8. 8 tambah 8 dapat berapa semua?
8 tambah 8 dapat berapa? 16. Iya. Nampak? T4 kita dapat 16. T4 kita dapat 16. Jadi tak ada masalah. Ni salin terus. Ni kamu punya homework. Kalau sama salin lah. Kalau lain pun cara dia, langkah dia sama sahaja. Okey. Jadi kalau soalan tu daripada jujukan ni kan, dia minta T10. Berapa T10? Tak ada masalah. Gunakan formula ni. Tn sama dengan 8 tambah 2. Cumanya huruf N kita menjadi 10. Kita selesaikan. 8 tambah 2 darab 10 dapat 20. 8 tambah 20 kita dapat 28. Maksudnya sebutan ke-10 dia adalah 28. Jadi tak payah kamu nak kira T5. Oh, T5 kita kena tambah 2 lagi. Dapat 18. Okey, T6. T6 kita kira lagi. Tambah 2 dapat 20. Oh, T7. T7 kita kira lagi. Kan tambah 2 kan. Dapat 22. Okey, T8. 22 tambah 2 dapat 24. T9. T9 kita kira 24 tambah 2 dapat 26. T10. T10 26 pula kita tambah 2 dapat 28. Jadi benda dia sama sahaja macam yang cikgu tunjuk. Tu kalau orang dia tak belajar lagi, kalau kawan-kawan kat kelas kan, dia akan buat macam cikgu tunjuk kat depan. Tapi bila kamu sekarang ni kamu dah belajar, Kurungan tu maksud dia cikgu. Apa? Kurungan 10. T10. Tak, kurungan 10 tu maksud dia. Kurungan ni huruf N. Ni huruf N. Jadi bila ni TN. Jadi ni T10, cikgu gantikan huruf N menjadi 10. Jadi cikgu buat kurungan tu maksudnya darab. Kalau sini 2 darab N, jadi kat sini 2 darab 10. Jelas? Jelas. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Dino, jelas ke? Ashrafah boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat situlah cikgu tunjuk betul-betul. Okey. Jadi kalau dia punya pola menurun ni macam mana? Benda yang sama, tak berubah pun. Tak berubah pun. Okey, cikgu nak kamu buat. Lepas tu cikgu tunjuklah daripada soalan A, cuba keluarkan dia punya ungkapan algebra dekat soalan B. Okey, cuba buat dan hantar dekat cikgu. Cuba buat B kan. Cikgu bagi 2 minit. 2 minit lagi. Cikgu, Ya. soalan B nak buat sampai T berapa? Soalan B, sorry. Soalan B, sampai T berapa? Tak payah buat sampai T berapa. Buat sampai TN je. Keluarkan dia punya TN je. Keluarkan dia punya ungkapan algebra sahaja. Senang.
Cikgu, Ya? yang soalan B tu kan? Dia Ya? tolak 5 je kan? Betul. Okay. Good. Okay. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Zarif dapat ke tak tu Zarif? Dalam menghantar. Oh, okey. Sedang menghantar. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula buat soalan B. Okey semua, bolehkah cikgu nak mula buat soalan B? Boleh. Okey, baik. Okey, Boleh. kita check pola dia. Tolong cikgu, pola dia apa dekat sini? Apa pola dia dekat sini? Menambah. Ha? Menurun. Menurun. Okey, menurun. Apa, tolak ke bahagi ke? Tolak. Okey, Tolak. tolak berapa? 5. 52. Tolak 5. Okey, kita Tolak dah 5. dapat tolak 5. Apa nombor yang pertama daripada jujukan ni? 52. 52. Apa nombor pertama daripada jujukan ni? Nombor pertama. 52. 52. Dia punya pola tolak 5. Lepas tu letak N. 47. Ini sahaja dia punya jawapan. Jelas ke semua yang cikgu ajar ni, boleh faham? Boleh. Okey. Benda ni penting. Benda ni penting. Benda ni penting. Okey, kalaulah macam ni T0, T1, T2, T3, T4. Kamu nak jumpa yang kamu buat tu betul ke tak, tengok Okey, daripada sini kita dapat tahu T4 dapat 32. Betul ke dapat 32? Okey, jadi kita keluarkan T4. 52 tolak 5, gantikan N ni dengan 4. Jadi, kita letak 52 tolak 5 darab 4. Kita dapat 20. 52 tolak 20 dapat berapa semua? 52 tolak 20 dapat berapa? 27. 52 tolak 20 dapat berapa?
3-2 cikgu. 3-2. Jadi dekat sini kan kita dapat 32 T4 sama juga. T4 tu sama dengan 32. Tu cara guna formula tu. Jadi tak ada masalah kalau soalan minta T10, soalan minta T20, kamu boleh cari. Sebab apa? Sebab kamu dah belajar dengan cikgu hari ni cara nak keluarkan dia punya algebra. Ungkapan algebra untuk pola dan jujukan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Yang lain mana nak dengar suara sikit? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dah. Ni sama juga. Ni sama juga. Ni kan dia kata batang mancis. Ni kan dia kata batang mancis. Jadi dekat sini ada berapa batang mancis? 1, 2, 3. Letaklah 3. Ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Okey. Berdasarkan 3, 5, 7, 9. Bagi tahu cikgu apa nombor pertama dia dekat sini? 3. 3. Apa pola dia dekat sini? Apa pola dia dekat sini? Tambah 2. Tambah 2. Tambah 1. Letak N. Tn sama dengan 3 tambah 2. N. 3 tambah 2 N. Tu jawapan dia. Susah ke senang? Cikgu nak tanya kamu. Susah ke senang? Senang cikgu. Senang. Kalau kita faham, kita belajar betul-betul, kita rasa benda tu senang. Sampai bila kita nak rasa alamak susahnya. Tak, benda tu senang je sebenarnya. Okey. Habis soalan C. Kalau siapa sempat, salin tadi. Tu homework kita. Okey. Kalau macam soalan ni. Kalau macam soalan ni. Tentukan sebutan ke-6. Dia minta sebutan ke-6. Tak jadi masalah. 23, 30, 37, 44. Cikgu nak kamu cari T6 dia berapa, gunakan formula tu. Cuba kamu buat guna algebra. Cikgu nak semua orang guna algebra. Okey, cuba buat cari untuk soalan A. Ini T0, ini T1, ini T2, ini T3. Apa sebutan ke-6 dia dengan menggunakan algebra? Boleh ke semua? Nak dengar suara. Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Cuba buat. Daripada soalan A, cari T6 dia berapa. Cikgu tak nak masing-masing kira satu-satu. Tak nak. Cikgu nak semua orang kira guna algebra. Okey, buat cikgu bagi masa.
Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Mikasa boleh buat tak tu Mikasa? Boleh. Okey. Jadi sekarang daripada 23, 30, 37, 44, apa nombor pertama dia semua? 23. 23. Apa pola dia dekat sini? 7 tambah 7. Tambah 7. Letak N. Tn sama dengan 23 tambah 7N. Jadi dekat sini dia minta T6. Jadi kita gantikan N dengan 6. 23 tambah 7. Ni kan N, gantikan dia dengan 6. 23, 7 darab dengan 6. Kita tekan kalkulator, 7 darab 6 dapat 42. 27 tambah 42 dapat berapa? Dapat berapa? Cikgu macam mana nombor 27 lah? Sorry. 23. 23, sorry. 23 tambah 42 dapat berapa? 65. 65. Inilah jawapan dia. Kalau siapa betul-betul faham yang ni, dia dapat cepat. Kalau yang tak faham, dia akan buat dulu 23, 30, 37, 44. Ini T0, ni T1, ni T2, ni T3. Dia nak sampai T6, T4, T5, T6. 44 nak kena apa? Nak kena tambah 7. 44 tambah 7 dapat 51. Tambah lagi 51 tambah 7 kita dapat 58. 58 tambah 7, 58 tambah 7 barulah dia dapat 65. T6 sama dengan 65. Kalau kawan kamu nak buat satu-satu tak ada masalah. Tapi dekat sini kamu buat sekejap je kamu terus dapat. T6 tu adalah sama dengan 65. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin. Tengah salin ke? Nak dengar suara sikit tengah salin ke? Ya. Ya. Okey, salin dulu. Habis. Okey, dah habis salin ke semua? Dah. Okey, baik. Habis. Okey, jadi kelas kita pun ada lagi 6 minit saja. Sebenarnya benda sama je. Yang ni sama je cikgu ajar kamu ni. Yang tadi kamu boleh guna dekat muka surat nombor 3 juga. Yang ni macam mana? Yang ni sama juga cari dia punya pola. Cari dia punya pola kalau dalam keadaan pecahan. Cikgu dah ada ajar dah dalam video sebelum ni. Okey. Jadi cikgu tunjuk ni cikgu nak lepas ni homework kita adalah daripada muka surat nombor 5, 6, 7 dengan 8. 5, 6, 7 dengan 8. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey.
Okey, jadi masing-masing buka kamera sekejap. Cikgu kita sembang-sembang sekejap 5 minit lagi ni. Apa ni dari sampai dari awal sampai habis tutup kamera. Okey, buka kamera masing-masing. Cikgu nak tengok sikit. Habis dah pengisian kelas kita dah habis dah. Okey, cepat. Mana lagi ni? Zarif seorang je ke? Mana lagi? Okey. Zarif, pengisian kita untuk hari ni boleh faham ke? Semua jelas? Okey, baik. Dino, Ashraf Irfan, boleh faham ke semuanya? Mana Dino? Dino boleh faham ke Dino semuanya? Faham cikgu, faham. Okey. Ada yang nak tanya cikgu soalan tak? Ada kot. Ada, tanya. Kenapa tu Mikasa? Mikasa nak tanya apa tu? Sekejap. Okey. Tanyalah. Tengah-tengah apa orang kata tengah-tengah orang kata apa tengah-tengah kelas lagi ni. Boleh tanya. Tanya je. Sekejap. Kenapa apa baik T6? Sebab soalan minta T6. Okey. Ni sebutan ke-6. Jelas ke tu? Jelas. Okey, jadi yang cikgu ajar ni kamu kena ingat betul-betul lah. Yang cikgu ajar ni kena faham betul-betul. Sebab dah tak ada dah. Habis dah. Bab 1 cikgu dah tutup dah. Okey, buka kamera sikit. Ina Husna. Okey ke? Jelas ke kita punya pengisian kelas hari ni? Boleh faham semua? Boleh. Sempat salin ke? Semuanya? Sempat. Uzma macam mana Uzma? Sempat salin semua? Sempat. Okey, sempat. Mana lagi yang lain ni tak nak buka kamera ni? Tak boleh buka. Tak boleh buka. Malu-malu. Izafi, Izana. Macam mana? Jelas ke semua kelas kita? Jelas. Okey. Izana, ada soalan ke Izana? Tak ada. Tak ada. Mana Darren? Darren, jelas ke Darren kelasnya? Tak ada. Okey, jadi untuk homework cikgu bagi tahu awal-awal ni ada masa kosong lepas ni boleh terus buat. Muka surat 5, 6, 7, 8. Tak susah pun. Muka surat 5, 6, 7, 8 tu senang je semua. Okey, buat yang dalam buku kamu lah. Bukan yang modul cikgu send 5, 6, 7, 8. Kalau ada soalan terus tanya cikgu. Kalau macam cikgu rasa soalan tu cikgu kena buat video, okey cikgu buat video. Kalau soalan tu cikgu tengok macam yang ni nantilah dulu. Nanti cikgu akan terangkan. Benda tu benda yang sama dia berulang-berulang balik je. Sementara kita ada lagi kita boleh refresh. Okey, cikgu tak tegur siapa lagi hari ni Ashfa Damia jelas ke kelas kita hari ni? Jelas. Okey. Cikgu ada buat modul baru ke? Tak ada. Modul baru, kalaulah kamu tengok dekat situ, untuk modul nak translate DLP tu dah ada dah. Bawah perkataan bahasa Melayu ada dah perkataan bahasa Inggeris. Okey. Siapa-siapa nak tanya soalan lagi ke? Saleha, Sarah. Cikgu tak panggil Sarah lagi. Sarah, jelas ke Sarah kelas kita hari ni? Cikgu. Ya, Aidil. Mana tahu yang cikgu kan? Apa Aidil?